Subhanallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, la ilaha illa ant, fasubhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna 'amalan salihan wa lahiqna bis salihin waj'alna min ahbabika Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan kepimpinan dan jawatan kuasa Surau An-Nur, yang saya muliakan tuan-tuan imam serta pegawai-pegawai surau, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah, para tetamu Allah, duyufur rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dan menganugerahkan kita hati yang ringan untuk kita angkat kaki kita sampai ke surau yang bertuah ini dan menyempurnakan salat secara berjamaah. Kemudian kita dapat disinggahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan majlis ilmu yang memuatkan masa antara maghrib dengan isyak ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang besar kepada diri kita semua sekalian yang hadir dan yang tak berkesempatan hadir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu dan maklum kita berada dalam suasana pandemik COVID-19. Masih lagi dalam keadaan yang menakutkan, membimbangkan dan penuh persoalan. Sehinggalah catatan positif yang terkena COVID ini semakin hari semakin meningkat. Saya tak tahulah hari ni berapa, tapi rasanya 5,000 juga tuan-tuan ya. Tuan-tuan ya, 5,000. Ada dengar daripada sahabat daripada bahagian kesihatan kata barangkali pada bulan Mac dia kata akan sampai ke angka 8,000 tuan-tuan ya. Takut kita tuan-tuan ya, takut kita. Jadi kita berhak kita sebagai manusia biasa dalam suasana keadaan sekarang kita takut. Tetapi dalam pada itu tuan-tuan, kita hendaklah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang seumpama ini. Kerana hidup kita di dunia ni memang susah. Memang sentiasa diselungi rasa bimbang dan takut tuan-tuan ya. Sebab itulah Nabi SAW menggambarkan hidup kita di dunia ni seumpama penjara, kan? Tidak ada kebebasan, tidak ada tidak ada suasana yang betul-betul mutlaknya rasa aman dan sejahtera. Ada saja tuan-tuan ya perkara-perkara yang diduga dan menduga. Kerana itulah lumrahnya dan semula jadinya hidup kita ni. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan
dalam Al-Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dan menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk mengibtila, untuk menduga dan menguji, untuk dibuat saringan kepada diri kita. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah dia kalangan kamu itu yang terbaik amalan dia. Jadi tuan-tuan, kita positif dengan apa yang positif fikiran lah tuan-tuan ya, bukan positif COVID, ma'uzubillah tuan-tuan ya. Kita mempunyai pandangan positif sebagai seorang Muslim, mukmin dan muhsin, bahawa apa yang terjadi ini tuan-tuan adalah suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang banyak hikmahnya yang kita tak sedari. Tetapi tuan-tuan kan, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tu, bahawa Allah nak menengok ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kita yang terbaik amalan dia. Jadi alhamdulillah, tu saya katakan awal tadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni mudah-mudahan lulus ujian, dapat kita datang ke surau ni kan, dan kita dapat menyempurnakan tanggungjawab kita, menyempurnakan ibadah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di peringkat kita, negeri kita ni, kepimpinan negeri kita dan pentadbir agama kita beri lagi kebenaran untuk datang ke surau ini. Cumanya tuan-tuan ya, saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan, seharusnya dan semestinya lah kita menjaga SOP yang ditetapkan. Jadi sama-sama kita menjaganya. Kadang-kadang tuan-tuan tengah duduk-duduk, datang penguatkuasa kan, datang tuan-tuan ya. Jadi penguatkuasa ni tuan-tuan, dia nak memastikan kita ni sentiasa ikut peraturan. Tuan-tuan ya, supaya kita ni tidak terjadilah perkara yang tidak diingini. Jangan tuan-tuan takut pula dengan penguatkuasa ni kan. Dia orang yang takut ni orang yang salah. Orang yang betul macam tuan ni tak perlu takut, cuma kita perlu beringat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fil kabad. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah menjadikan manusia itu dalam kehidupannya dalam keadaan kabad, dalam keadaan yang stres, tertekan. Tuan-tuan ya, kadang-kadang tertekan tu tengoklah keadaan dia tuan-tuan ya. Pakai pelitup muka ni pun stres tu, lemas. Tuan-tuan mati Allah ya. Datang kuliah ni pun dalam keadaan yang kabad, tiba-tiba lenguh je pinggang tu, dah mengintai dinding belakang. Tuan-tuan mati Allah. Lepas tu lah duduk berjarak-jarak pula kan. Jadi ada dia punya stres dia tu. Bawa lah sejadah, kemudian tu kono pula kita menyorongkan koning kita ke apa alat benda lah yang menyukat suhu tu kan. Selagi tak berdocent benda tu, kita pun tak dapat nak membacakan suhu kita tu. Kemudian tu kena tulislah nama kan. Tengok kalau orang tu nak dapat pahala lebih, dia tulislah nama dia betul-betul kan. Zulkifli Al-Bandar baru Rembangi, itulah Selatan. Dia tulis tu. Ada orang tulis namanya Jamaluddin, dia tulis Jimmy je. Tuan-tuan ya, dia dapatlah pahala Jimmy dia tu. Tuan-tuan tengok, tapi kita tulis nama penuh. Kadang-kadang kita tulis, kadang-kadang tuan-tuan bila kita tengok alah membebankan betul, tapi bila kita tulis nombor handphone kita tu dengan betul tuan-tuan, itu bukan percuma tu tuan-tuan. Di sisi Allah bukan percuma, itu pahala tu kan. Satu nombor kita tulis tu tuan-tuan, kita tak tahu, mungkin 10 pahala, mungkin lebih daripada tu. Zaman-zaman COVID ni lagi mahal tuan-tuan berarti Allah. Sebab itulah semakin tinggi ujian seseorang itu, semakin berganda pahala dia. Sebab itulah orang yang datang ke surau pada zaman COVID ni, pahalanya berganda. Saya tak tahu berganda tu pun tak tahu. Sebab secara hukum adat dan hukum akalnya, kalaulah pekerjaan itu dibuat dalam keadaan sukar, maka upahnya pun besar.
Kalau sekadar nak menjahit baju macam tu ya, upahnya mungkin berapa kak? RM28 60. Jahit ya 60. Macam tu. 60. Tapi kalau lah nak diloketkan manik-manik ke bawah tu, apa? 100 lebih. 100.5 lah. Tuan-tuan, lepas tu nak bersulam lah longan apa? 200. Tu sebabnya bila isteri beli baju bersulam-sulam tu, suami mampu tak tanya dah. Takut kena bayar balik. Tuan-tuan hati dia Allah. Tak tanya dah. Tapi yang sebenarnya perlu kita tanya. Sebagai suami, salah satu tanggungjawabnya ialah memberi nafkah pakaian. Tapi dalam masalah pakaian ni lah, kita suami ni selalunya bukan cuai, terlepas pandang. Cik konon dia, tuan-tuan ya. Terlepas pandang. Siapa di antara tuan-tuan buka je tahun 2021 ni telah memberikan duit kepada isterinya untuk memberi pakaian? Saya belum, tuan-tuan. Sama kita, standard sama. Tuan-tuan ya. Yang sebenarnya kena bagi. Kan? Kena bagi. Masa hari raya kena bagi. Tuan-tuan ya. Masa raya tu duit nak beli pakaian perlu diberi pada bulan Rejab. Bukan bulan Syaban, bulan Rejab. Sebab nak tempah tu mengambil masa. Last tak ada. Tapi Alhamdulillah kerana COVID ni, raya tu tak adalah sangat kan. Jadi pakai je lah baju yang raya tahun lepas, yang tak sempat dipakai, yang diraya dalam suasana COVID. Jadi tuan-tuan dan puan, kan ada hikmah ni tu kan, sikit sebanyak. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala katakan tadi, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalan dia. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan apa pun, tanggungjawab kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, tuan-tuan, sentiasa aktif. Apatah lagi tuan-tuan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semua proses gerak-geri kehidupannya adalah ibadah. Paling ringkas sekurang-kurangnya pun yang Nabi sebut, tersenyum kepada orang pun dianggap sedekah. Senyum kan? Tapi kita kadang-kadang dengan isteri orang senyum, dengan isteri sendiri tidak. Itulah masalah pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Tuan-tuan mati Allah kan? Kalau dengan suami orang lembut, dia tanya, Cik Alim nak minum apa? Pak, lembut je. Kalau dengan suami, air teh mejo. Pak, tuan-tuan ni dia lain. Lain dia, tuan-tuan mati Allah kan? Jadi apabila kita beringat tentang kita beribadah, bermakna kita nak jadikan satu amalan tu sebagai ibadah, maka kita akan mengikut sunnah. Tuan-tuan mati Allah. Jadi setiap keadaan kita tu ada sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat, maka bila kita ikut dan kita turut, ia bukannya lagi satu perkara adat, tetapi ianya merupakan suatu perkara ibadat. Macam contohnya pakai penokup muka ni. Penokup tu. Kan? Penokup muka ni, mask ni tuan-tuan kan, penutup muka ni, tuan-tuan, itu dari segi orang kata peraturan SOP-nya begitu ditetapkan. Tapi bila kita pakai dengan niat, yang pertama patuh kepada arahan pemerintah, satu pahala. Yang kedua, kita buat ni adalah untuk menjaga pencegahan supaya kita tidak dijangkiti ataupun menjangkiti, pahala lagi. Jadi kita buat tu dengan senang hati. Tak ada gimeh-gimeh tu. Gimeh botu dan dengan penukup muka ni. Lomeh. Nampak tu. Tapi kalau orang tu dapat dia membuat tu kerana ibadah, senang hati dia. Tuan-tuan mati dia Allah. Jadi semua macam digambarkan, orang yang meninggalkan rumah dia, datang ke masjid, datang ke surau untuk menyempurnakan ibadah dan menuntut ilmu,
Tuan-tuan, sarung je capal dengan selipar, Allah ampunkan dosanya. Tuan-tuan, tapi dosa-dosa kecil lah. Macam dosa-dosa besar, macam dosa besar ni macam mengumpat pengurusi surau, dosa besar, kena bertaubat. Contoh. Ataupun mengkelepet duit suami. Tu kena bertaubat lah, tuan-tuan ya. Kan? Jadi amalan-amalan kebaikan itu menggugurkan kejahatan. Tetapi ingat, kejahatan yang dibuat itu membakar dan memusnahkan kebaikan. Sebagaimana yang Nabi gambarkan, daun kering yang dibakar oleh api. Tuan-tuan ya. Tapi bila kita buat kebaikan pula, seperti kita menyiram pokok yang layu kepanasan. Tu dia, tuan-tuan mati Allah. Jadi dalam gambaran kita tu, semua datang tuan-tuan, bersisih dengan orang, bagilah salam, Assalamualaikum. Orang tu jawab, Masya Allah, tuan-tuan. Tanya pula khabar, kau mana tu? Surau, katanya. Lepas tu doa pula, elok-elok, yalah, katanya. Baik pahala. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Kadang-kadang tak cakap pun, bersisih orang, kek kepala ya. Baik pahala, macam tu aja. Mana? Kata mana tu? Ke mana? Tunjuk. Muncul menunjuk. Surau kata. Pun dapat pahala. Tuan-tuan mati Allah. Bayangkan, disebut, ada satu guru sebut tuan-tuan kan, dia kata terkentut dalam ajar ilmu pun dapat pahala. Tapi kan ambil wuduk lah, tuan-tuan mati Allah ya. Begitu sekali mulianya orang yang menuntut ilmu. Hatta kalau ada orang yang lalu lalang pun meninjau, ada apa tu guys, ngaji kau, pun dapat pahala. Sampai tu sekali. Apatah lagi orang tu datang ke masjid, surau, dalam kuliahnya, bawalah buku, bawalah pen, bawalah kopai tu, handbag bawa tu, surau. Apalah tu dalam tu, ponting tu. Kan, kau tinggal sekarang, kau uyup kat rumah, bawa ke surau. Tuan-tuan Allah. Tu, bawa sejadah. Tuan-tuan ya, dah diingatkan bawa sejadah yang besar, lebar, bukan yang kecil tu. Tuan-tuan Allah ya. Jadi semua tu tuan-tuan, alah susah betul lah. Susah itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala. Tapi kalau kita buat kerana kasih, susah tu menjadi senang. Tuan-tuan mati Allah. Sebab itulah orang yang kasih kepada isteri dia, dia akan cakap tu, lautan api direnangi dengan bahtera kertas. Repet. Tes. Subhanallah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah kehidupan orang yang beriman itu penuh dengan kebahagiaan. Namun tuan-tuan, kebahagiaan itu saya katakan tadi, kita di dalam penjara ada juga macam resah, susah. Tuan-tuan kan tak bebas nak ke mana-mana, nak balik kampung tak boleh. Jadi bila tak boleh tu, bersabar tu di atas sebab-sebab yang diperlukan, pun dapat pahala. Tuan-tuan mati Allah. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, dia sebut, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, Allah panggil dengan kasih sayang tu, wahai orang-orang yang beriman. Kan kita pun kalau kita panggil isteri pun macam tu juga, wahai isteri kesayangan abang. Aku berapa dah ni, tutuplah, saya tengok cerita Korea je, baiklah pak, tuan-tuan. Dia tak terasa sangat, tuan-tuan insya-Allah kan. Wahai isteri abang, sampai bila nak tengok angkara cinta ni, contohlah tuan-tuan kan. Angkara cinta kan, Luqman, okey Luqman cik Luqman. Tuan-tuan mati Allah ya.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala panggil, wahai orang-orang yang beriman, minta bantuan dengan sabar. Nampak? Dengan diri kita sebenarnya. Selalunya kalau minta tolong dengan sesuatu yang lain, minta tolong dengan orang ke, minta tolong dengan kawan ke, minta tolong dengan isteri, dengan suami, dengan ayah, dengan mak, dengan jiran, dengan sahabat baik, dengan orang yang berada. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala suruh minta tolong dengan sabar kita tu. Bila sabar ni bukan saja menahan diri dalam nak menyanggupi suatu perasaan yang terbeban pada diri kita, tetapi kita perlu berusaha, berikhtiar mencari solusi dia. Tuan-tuan mati ya Allah. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan kita tak ada duit, tapi domam pula. Anak kita domam. Tak sedar naik motor, tayar kurang angin, sampai ke selekoh na, jatuh motor. Jadi duit yang ada sebenarnya nak beli ubek anak, langsung ubek kita. Ubek anak tak terbeli. Nampak tuan-tuan mati Allah. Kan? Jadi kita pun dalam keadaan ni minta tolong kepada Allah dengan bersabar. Jadi setiap apa saja dalam dunia ini berlaku, ada pengakhiran dia. Ibaratnya selebat mana pun hujan, akhirnya teduh. Sepanas mana pun tengah hari itu, akhirnya redup dan senja. Sedahsyat mana pun penyakit wabak pandemik COVID-19 ini, dia akan melandai. Tapi kena sabar. Bila sabar tu maknanya tuan-tuan kena jagalah apa yang dipesankan oleh pihak berkuasa ni. Dari segi kesihatannya, dari keselamatannya, ikut betul-betul tu tuan-tuan. Dan apa yang kita ikut tu bukan percuma tu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita pahala kerana kita sabar. Tuan-tuan mati Allah. Sabar ni dia bukannya boleh disebut-sebut. Sabar. Kadang-kadang sabar tu bila tak terkena kat kita, boleh kita sebut dengan orang sabar hazul. Ini semua dugaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada hikmah dan rahmat yang tertentu. Boleh kita cakap sebab kono kat orang. Tiba-tiba kono kat kita, apa yang kita keluar cakap? Tuan-tuan mati Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apabila berlakunya perkara musibah tertimpa pada dirinya, orang-orang yang beriman tu kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu dia pulang kepada Allah, diingat kepada Allah. Daripada Allah datangnya, kepada Allah kembalinya. Terima dia tu tuan-tuan. Sebab itulah bila kita mengingatkan Allah, kita boleh terima. Bila kita boleh terima, kita redha. Bila kita redha, itu yang kita boleh bersabar dan bertenang tu tuan-tuan. Tapi kalau tak mengenangkan Allah, tuan-tuan kan, macam yang saya baca lah dalam media masa tu, dia didapati positif COVID-19, akhirnya dia membunuh diri. Kan ada tak berita kan? Baca, saya tak tahulah kat mana berlaku tu. Tapi bukan di Semban Selatan lah tuan-tuan ya. Kat sini Alhamdulillah. Kan ini makin diuji, makin datang ke surau. Alhamdulillah. Tuan ya. Sebab itu bila dia kata di sini, wahai orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar. Sebab nak minta tolong tu pun memerlukan sabar. Macam kita minta tolong dengan orang, kena banyak sabar. Dapik pun malu, tak dapik lagi malu. Kan? Orang tua kata lah, paling apakah perkara yang dapik pun malu, tak dapik pun malu. Apa dia? Minjam. Meminjam ni, dapik pun malu, tak dapik pun malu. Tapi lebih baik meminjam itu daripada minta sedekah. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Sebab itulah kadang-kadang suami ni dia nak minta tapi malu. Lalu dia kata pinjam. Itu yang suruh tak pulang-pulang tu. Kan? Tapi bukan suami kat sini. Sini jarang minjam. Bagi ada. Tuan-tuan mati Allah ya. Kemudian tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ini minta tolong dengan sabar, berusaha, bekerja. Betul tuan-tuan kan, ramai orang susah. Betul sekarang tuan-tuan, masya-Allah kan. Jadi susahnya orang tu bukan saja dugaan kepada mereka yang susah, tapi dugaan kita yang ada sikit sebanyak rezeki ni. Allah nak tengok ayyukum ahsanu amala.
Apa yang kau buat dengan jiran kau yang susah tu? Tuan-tuan berhati Allah. Sebab itulah dalam musim-musim sekarang ni kita malu sekarang ni nak beli KFC secara COD tu. Tiba-tiba datang je motor bawa KFC. Anak jiran mandang je, lah KFC. Ayah nak KFC? Banyak kau punya KFC katanya. Kau nak marah. Orang sebelah tu dapat. Kau pergi pindah sebelah tu. Jangan duduk kat rumah ni. Pak, tuan-tuan Allah. Kan? Sekarang ni sogan tu tuan-tuan hari ni. Kan nak COD betul, nak grab apa ni, hantar KFC ke McDonald ke, malu. Takut tengah hantar tu, oh jiran nampak, lah KFC ni. Kan? Padahal ke orang rumah tu ayam potong 3. Poho tu potong 3. Ni mak ni ayah tak ada. Ayah makan tulang je. Kan? Yang saya difahamkan oleh Zul, lelaki yang berada di sini begitulah, berkorban apa saja demi isteri dan anak-anak. Saya difahamkan macam itulah. Tuan-tuan ya. Itu berkatnya mengaji tu. Bertuahlah orang perempuan yang berada di kawasan ni. Kan? Alhamdulillah. Amin kan? Seorang yang alhamdulillah, lain tu diam. Yalah, katakan. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sabar. Dan Allah apa yang diberikannya kepada orang yang sabar ni? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang yang sabar. Wah, tuan-tuan, kita kalau bersama dengan artis terkenal macam mana guys? Kita guys, hui jobo pak, jobo ambil gambar tu kan pak, lepas tu post kat medsos, media sosial kan, tanpa bercara-cara, tanpa tulis kata-kata, hanya ditulis biarlah gambar berbicara pak. Di bawah tu hashtag kawado pak. Tuan-tuan ya. Tu deh. Kalau bersama dengan orang yang terkenal, artis terkenal kan, pemain bola sepak, kali sukan ke, pemimpin ke, kan? Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala bagi suatu sumpah jaminan pasti. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang yang sabar. Malah orang yang sabar tu tolong sampaikan berita gembira, tempat mereka adalah syurga. Sabar ni tuan-tuan. Tapi macam mana nak jadi orang sabar? Dia tak boleh. Kadang-kadang orang tu sabar sebab duitnya tengah banyak. Kan? Duitnya tengah banyak. Bang, rasa macam nak makan kuih tiaw lah. Boleh. Masa tu tengah duit tengah banyak. Ketika duit tengah tak ada, bang, apa kata kalau kita makan kat kedai hari ni? PKP lah, PKP. Pak, tuan. Kan? Pak, tuan kan? Banyak kau punya nak makan kedai. Tuan-tuan, alah, hai. Sesekali minta pun tak dapat. Tu jadi bergaduh. Tuan-tuan Tetapi dalam begitu pula, isteri pun tahu, bersabar. Tak ada duit abang ni, maka dia tak adalah minta. Tapi bila dia tak minta, jangan pula kata selamat dan tak. Tuan-tuan, macam tu. Offer tu, ada teragak nak makan apa-apa sayang, kan? Tak apalah bang, abang tak ada duit. Itu yang bang nak dengar. Macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan Allah. Tapi kalau dia sabar, dia nak minta redha Allah tu, tuan-tuan, dia akan lebih memberi daripada menyimpan. Betul tuan-tuan. Orang yang sabar ni sebenarnya tahap dia tu, dia lebih memberi daripada menyimpan. Tuan-tuan berhati Allah. Kalau dia yakin dengan janji Allah, dia akan memberi. Tapi kalau dia yakin dengan duit tu, kau takut dia. Betul tuan-tuan berhati Allah. Sebab itulah orang yang memberi ni semakin kaya. Harta dia tu milik kekal padanya. Duit dia tu kalau dia bagi pada orang, dia akan dapat duit tu semula, lebih banyak daripada tu. Bukan di dunia, tapi di hari akhirat. Sebab itulah tuan-tuan, harta yang ada pada kita ni, kalau kita menyimpan, simpan,
akhirnya orang lain yang akan melogehnya. Melogehnya apa guys? Itulah habis dia apa lah dia habis dijarah betul-betul. Tu tuan-tuan. Tapi kalau lah sekiranya kita ada harta, kita memberi pada orang, berbuat baik, tuan-tuan ya, maka harta tu akan menjadi hak milik kekal pada kita. Tapi tuan-tuan janganlah poning-poning kepala. Siapa lah nak bagi? Mulakan dengan anak mak mentua kita dahulu. Tu yang pertama. Apa lah Kak? Terkejut lah. Betul lah saya cakap ni. Betul lah tu. Mulakan dengan anak mak mentua kita yang tak seperti dulu lagi. Dulu licin, sekarang tuan-tuan, sebagaimana juga kita. Tuan-tuan mati Allah. Betul. Bagi kepada anak-anak kita. Lepas tu dia tengok tuan-tuan keperluan. Kalau kita bagi isteri kita, keperluannya itu keutamaan ke ataupun penting ke tak penting, segera ataupun tak segera, berbanding dengan jiran kita sebelah. Tuan-tuan mati Allah. Tapi kalau kita mengikirkan apa yang jiran kita pernah buat pada kita, mampu kita tak bagi dah. Kan pernah di browning pokok mangga kita tanpa pengetahuan kita, botak pokok mangga kita, bolah dia lah. Kan? Jadi kita kocik hati. Apa salah yang bagi tahu? Tiba-tiba dia susah. Nak tak kita tolong ke? Tuan-tuan, hanya orang yang bersabar dan yang ada hubungan baik dengan Allah as-salah akan mampu memberi pertolongan. Tuan-tuan mati oleh Allah. Kan? Tapi bagi orang tu berdendam, bersukaria dia bila tengok orang yang dibenci itu ditimpa malapetaka. Tuan-tuan mati Allah. Zaman sekarang ni puas hati dan katanya. Puas hati. Yang sebenarnya Allah bukan uji dia. Allah uji orang, bukan uji orang tu. Uji dia. Macam mana sikap engkau? Sebab itulah Allah sebut Allazi khalaqal mauta. Sebab apa Allah sebut kematian? Sebab tuan-tuan, ulama kata itu yang penting. Kan Allah sebut itu, sepatutnya sebutlah kehidupan dulu, baru mati. Tapi Allah sebut mati dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebut mati itu penting. Sebab kita ni tuan-tuan, apa yang kita belanja ni semua untuk mati kita. Yang kita simpan-simpan untuk kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Ada setengah manfaat kan? Tapi kalau kita berniat, saya mengumpuli nyimpan supaya isteri saya, anak-anak saya kalau saya meninggal, mereka tu tak susah, tak meminta-minta, tu bagus. Tuan-tuan hatilah, kan? Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita minta tolong dengan sabar, wassalah, doa. Jadi bila kita berdoa ni, janganlah tunggu diarahkan oleh sahibus sa'adah, datuk pengarah jantan agama tu. Bila disuruh arahan, malam ni kita kena buat yasin, doa semua tu, ditolak bala. Dah baik dah lah. Tak ada baik dah. Janganlah macam tu. Tuan-tuan, kita programkan diri kita, kalau tak ada kuliah, lepas isyak kita buat solat hajat. Jadi kita baik malam ni. Kan dipimpin oleh Zul. Tak apa Ustaz, kita buat lain lah teh. Tuan-tuan ya. Jadi kalau kita buat kat rumah, tuan-tuan mati Allah, kita kat rumah, Allah sedarkan kita awal pukul 5 kan, dapat kita semayang 2 rakaat. Jangan kita hanya doa diri kita je. Doalah. Doa kesejahteraan kepada Duli Yang Mulia tuanku kita, yang tak boleh undang kita. Dan kemudian tu pemimpin negeri kita, pentadbir-pentadbirnya, guru-gurunya, kan, masyarakatnya, jirannya. Sebut tu tuan-tuan, daripada atas habis sampai, kan, semua tu sebut tu. Dan sebut tu pula tuan-tuan, bila kita minta untuk orang lain, maka Allah akan dahulukan apa bahagian kita. Itu dah doa. Kalau kita minta doa, ya Allah ya Rahman, berilah kejayaan kepada anak aku ya Allah, lambik pun lah. Tapi cuba minta, ya Allah ya Rahman, berilah kejayaan kepada
anak-anak yang sedang menghadapi peperiksaan, terutamanya anak-anak yang berada di taman ini, termasuk anakku juga ya Allah. Contoh tuan-tuan. Kan? Doa, ya Allah, ya Allah, berilah kesejahteraan kepada isteriku. Sana, senun. Nah, itulah juga contoh. Tuan-tuan kan? Doa tuan-tuan untuk orang lain kan. Baik. Kemudian tu Allah Subhanahu wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati sebagai mati orang kematian biasa. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita diuji ni, janganlah kita ni diuji sangkaan kita memusnahkan, habis, tak ada apa-apa, merugikan, menyusahkan, tak. Tetapi pandang yang lebih daripada itu. Kan, apabila kita diuji semacam ini, pintu taubat semakin luas terbukanya. Sebab Allah menyatakan terjadinya kemusnahan dan kerosakan di dunia ini, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan manusia. Dikenakan azab itu sedikit kepada manusia supaya apa? Allah jemput kembali semula ke pangkal jalan. Sebabnya mudah untuk manusia ini dikembalikan ke pangkal jalan bila dia itu berada dalam keadaan yang negatif, susah, sakit. Tapi kalau dia dalam keadaan yang berkuasa, kaya, berharta, sehat, selera, mencanak, contohnya lah kan, tak nak dia dengar dah tentang mati Allah. Kan? Sebab itulah kalau orang sakit, semua tengok apa doktor cakap, ikut. Minta maaf lah puan, kaki puan ni terpaksa dipotong. Yalah doktor, kau tak potong tak boleh dia puan. Potong tak potong akan merebak, minggu depan meninggal. Tak nak. Potong. Pak, ikut tu. Tentang mati Allah. Kan? Ada di antara tuan-tuan bila sakit pergi ke klinik, doktor suruh makan ubat yang tentu, tak ikut. Kan? Dia nak jumpa doktor yo, tak nak berbayar ubat dah. MC nak. Uyai. Tuan-tuan ya. Kan doktor kata, tunggu luar je cik ya. Luar nanti ambil ubat dekat farmasi dan bayar. Jadi dia panggil lah nama tu. Cik A bin Cik E. Saya. Macam ni. Ni dia. Ubat ni dia makan ya. 3 kali. 1 hari kena 3 kali sebab makan. Yang ni masa sakit saja makan. Yang ni makan sebelum tidur katanya. Jadi tuan-tuan kan kita ikut tu. Kan? Kalau kita buat domam tu, kita makan pukul kalau makan pukul 4 pagi. Bongkar tu 4 pagi tu. Kadang-kadang isi kita, bang, ya. Demam tak lagi, panas tak makan ubat. Ini dah masa dah time dah ni untuk makan ubat katanya. Masa dah time ke? Dah time makan. Pukul 4 tu. Tuan-tuan jaga tu. Kadang-kadang tanya tu, pukul berapa bang nak makan ubat lagi? 8 jam lepas tu. Contohlah, ikut tu tuan-tuan. Maka sihat. Disebabkan tu, kan, dari segi hukum adatnya sihat. Tuan-tuan mati dia Allah ya. Jadi janganlah menyangka apa yang berlaku ni tuan-tuan begitu saja berlakunya, tak. Allah nak tengok amalan kita. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita ni semayang, doa, jangan putus asa. Doa kita makin banyak ni tuan. Ya Allah, sihatkanlah ya Allah kami ni, tolonglah ya Allah, angkatlah wabak ni ya Allah, dah 5,000 lebih dah, takut ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Tuan-tuan ya Allah, sebagaimana kita doa untuk turun hujan, cuba tengok doa untuk turun hujan, solat istisqa kan, apa disuruh ke tu? Bertaubat kan. Semua orang kena bertaubat. Hentikan maksiat, jauhkan diri daripada dosa. Kan? Kemudian tu sambung silaturahim, jangan bergaduh, kena jaga tu. Sampai tu baru turun hujan. Sama juga dengan bala ni. Allah dah turunkan bala ni, nak angkat bala ni, sama. Taubat, jangan buat dosa, jangan bersengketa. Sebab bersengketa dan berbalah tu memutuskan silaturahim. Itulah tuan-tuan mestilah antaranya hilangnya rahmat dan barakah dalam hidup. Jadi balik-balik ni kita mesra-lah, bermula dengan rumah tangga kita. Tuan-tuan mesti Allah. Macam hari ni belum sampai bagi salam kepada isteri, pergi balikkan salam.
Assalamualaikum Ani. Waalaikumsalam abang. Ada tak ini tuan-tuan belum ucapkan Assalamualaikum pada isteri? Pak tu senyap, okey itu belum tu. Tuan-tuan Allah. Kan? Orang tu, isteri kita sentiasa bersama dengan kita tu kan, tapi kita jarang bagi salam dengan dia. Betul tak? Betul kan? Jarang kan? Tuan-tuan Allah. Kita pergi surau ni, dia tak cakap Assalamualaikum, abang pergi surau dulu, baik-baik. Ada tak? Abang ada tak? Ada kan? Saya nasib baik sebaik tadi. Tu berani ya. Cikgu, baik cikgu. Cakap tu cikgu ni surau ni. Okey ya. Tu. Iya, tuan-tuan Allah. Nabi SAW, tuan-tuan ada satu ketika dia nak pergi masjid, nak pergi sembahyang, dia sempat cium isteri dia. Kan? Abang begini, dicium isteri dia. Tuan-tuan Allah. Tapi ambil lah uduk. Kita kalau cium isteri, batal lah uduk kan, ambil lah uduk. Itu dibahaskan oleh ulama. Kan? Tak batal lah cium isteri ni tanpa syahwat. Ada dibahaskan lah. Tapi kita mazhab Syafi'i, batal. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang isteri kata kan, kadang-kadang kita nak pergi kerja ni, kita beruduk, kononnya nak berniat nak solat duha kat pejabat. Isteri kita tanya, bang, boleh tak salam abang? Tak ada, abang nak sayang uduk, sayang uduk ni. Jangan, tuan-tuan. Kan, soronglah pipi tu, tuan-tuan. Kan, dia dah berlacup-lacup 3 kali, okey lah. Kan, siapa di antara tuan-tuan yang baik macam tu? Selain daripada saya lah. Tuan-tuan Allah. Kan? Iya, tuan-tuan Allah. Sebelum pergi, tenang, hidup kita ni akan bergembira tuan-tuan. Kita nak pergi Kojo zaman PKP ni kan. Salam, pegang isi dia. Cium konding cium mata kanan mata kiri pergi. Tinggal duit RM10. Tuan-tuan Allah. Lepas tu pergi. Tuan-tuan Allah. Mana tahu itulah ciuman yang terakhir pagi tu. Kan? Tak adalah kita galat pun lah. Ini terbuntang yang mata masuk jenazah tu. Pok kono tu. Tekilan tak pek cium suami kata. Kata orang tu tua makin kan. Kalau lah jenazah terbuka mata adalah benda yang tak kesampaian tu. Jadi tuan-tuan dan puan dan mati Allah, Allah sebutkan orang yang berjuang fisabilillah itu bila meninggal ataupun terbunuh, bukannya mati semacam mana kamu tengok orang lain mati, tapi bal ahya'un, tetapi mereka itu hidup, walakin la tash'urun, tetapi kamu tak rasa. Nak rasa tak? Pergilah jalan dah dulu. Kan? Kak pergi dulu sampai salon, kalau ada WhatsApp. Betul Ustaz? Itulah. Kau boleh WhatsApp. Kan? Kau tak boleh beramal je lah kita kan dunia ni. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi, walanabluwannakum bisyai'in, dan nescaya pasti confirm. Dan nescaya pasti confirm. Kamu ataupun kamu akan diuji, kami akan menguji kamu bisyai'in, dengan sesuatu yang tertentu. Apa dia? Minal khauf, daripada takut. Takut tak tuan-tuan? Salam pun cenia dah. Ada orang kata, ya Allah, itu apa tu ni? Najasyi apa tu? Dulu kan sudah dibahaskan kan, tak boleh buat ni, tak berdosa kita mengiru agama lain. Sunnah salam gitu. Apa kita nak takut? Mati tu di tangan Allah, salam je. Iya. Tuan-tuan Allah. Kan? Jadi ada pula yang salam macam tu pula. Dah kena larang pula. Main tumbuk pula. Tuan-tuan. Ada satu hamba Allah pergi mengurut, dia cerita dengan saya. Ustaz, saya pergi mengurut. Saya pun baik dengan orang tukang urut tu. Assalamualaikum. Saya terlupa, lepas tu saya lanyak, dilanyak saya mengurut. Mula-mula sampai, Assalamualaikum cik. Okay. Sila bagi. Macam tu ya. Kau macam tu baik, urut tu tukang urut diri sendiri macam tu ya. Apalah, kau tak nak salam kata. Ada. Itu lain, tuan-tuan. Jadi takut tu daripada bisyai'in tu, sesuatu tertentu Allah uji, takut. Kan? Takut kita meninggal, takut suami meninggal, takut anak meninggal, takut kecelakaan.
Tapi kalau tak sabar, mampu budak tu kan tak ke mana-mana dah. Macam anak kita lah, takut dia nak kan pergi kojo karang, tak apa-apa berlaku kang, tak ada. Duduk di rumah. Jadi kita pula menyara dia. Umur dah 25 tahun, kita lagi makan dia. Sebab apa? Takut suruh dia pergi kojo, nanti berlaku apa-apa ko. Sebab ada jiran sebelah tu anak yang meninggal aksiden motor. Kan? Takut tu. Allah uji tu kan macam tu. Maka bila Allah uji macam tu, wasta'inu bis-sabri was-salah. Doa, ya Allah ya Rahman, selamatkanlah anakku ya Allah. Kan? Ataupun ya Allah ya Rahman, selamatkanlah suamiku. Ada tak kita doa untuk suami kita masa lagi kerja tu? Ya Allah ya Rahman, selamatkanlah suamiku ya Allah. Sampaikanlah perjalanan dia, peliharalah dia ya Allah. Sungguhnya aku sayangkan dia ya Allah. Kan? Contoh ya tuan-tuan. Kemudian tu apa lagi? Wal-ju', lapar sekarang ni. Kan? Kerja tak ada. Betul tuan-tuan. Kan? Kerja tak ada. Selalunya kalau orang tu macam saya, selalunya adalah kita punya kerja kedua. Ni terpaksa pergi ke kebun. Tuan-tuan, nak cari menoreh, orang menoreh pula tak ada. Tuan-tuan, Allah, lapar, duit tak ada, pekerjaan kurang, pendapatan dah menyusut. Dia Allah uji ni, wa naqsim minal amwal, dan harta yang semakin berkurangan. Tuan-tuan mati Allah, kadang-kadang sampai bergaduh, sampai bercerai pun ada, kerana tak sabar tadi. Kan? Sayang abang ni dah habis duit abang dah. Boleh tak kalau abang pinjam kau punya rantai omeh, abang nak cagar kat arwah Noh? Tak ada lah dah. Kenapa? Dia yakin kepada rantai omeh tu. Tapi dia tahu, yakin pada Allah, abang ni susah ni, tak apalah bang, tak payahlah abang pinjam, abang ambil lah terus. Contohnya, abang buat apa duit ni? Baik antaran abang nak kahwin lagi gitu. Elok lah tu bang, teruskan katanya. Ini hanyalah ilusi saja. Kan? Sebab Nabi SAW tunjukkan kita model. Bila dia siapa minta, tuan-tuan, tak pernah Nabi menduka-citakan, melainkan kalau yang diminta itu adalah perkara yang mungkar. Itu pun Nabi, tuan-tuan, tak marah tu, tapi dia orang suruh berfikir, wahai Rasulullah, aku buat maksiat ni katanya, semua aku boleh tinggalkan, satu je aku tak boleh. Apa dia? Berzina gitu. Kan? Nabi tak ada kata, apa ke gila kau baik. Tak ada Nabi cakap macam tu. Tak ada. Kan? Tapi Nabi kata, apakah perasaan kamu katanya, kalau orang lain berzina dengan ahli keluarga kamu? Apa perasaan kamu? Tentulah saya marah ya Rasulullah. Kalau begitulah kamu marah, begitu juga dengan orang lain yang kamu melakukan perbuatan tersebut. Boleh berfikir. Oh, Pak, tuan-tuan Ubay mati Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul, tahu kan sejarah Ubay bin Salul ni? Ketua munafik. Kan? Kalau kat negara ni kan banyak bapak kemerdekaan, bapak pemodenan, tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ni bapak munafik. Bila dia sakit, gering sangat, tak ada siapa menyongok dia dah. Lalu dia pun pesan kepada anak dia, Abdullah juga nama anak dia, bagilah tahu pada Rasulullah, aku sakit. Tuan-tuan, maksudnya datanglah dia jongok aku sakit. Nabi datang tak? Datang tuan-tuan. Nabi datang. Kan? Kemudian tu Nabi datang tu kek luar pintu pagar ke? Sebab Covid tak ada. Tak ada tuan-tuan. Nabi datang tu menjenguk, duduk di sebelah dia. Wahai Rasulullah, boleh tak kau bagikan aku pakaian kau, kain? Nabi bagi tuan. Bagi. Tuan-tuan. Lepas tu dia suruh, wahai Rasulullah, kalau kau mati, kau janganlah tak semayangkan aku. Nabi semayang tak? Tuan-tuan. Sampai Sayyidina Umar tegur Nabi, wahai Rasulullah, bukankah itu dia munafik? Tuan-tuan. Maka turun ayat yang menegah Nabi. Tuan-tuan. Tapi begitu sekali Nabi nak bagi. Tu katakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Prihatin dengan orang Islam. Raufur rahim, terlalu kasih dan terlalu sayang dengan umat dia. Tuan-tuan mati Allah. Bagi kita sebagai suami ni, menjaga umat Nabi Muhammad, isteri kita. Pak, tuan-tuan, bila minta ya, bang, Kang, abang pergi kedai Kang, kalau jumpa kedai pisang, tolong belilah bang.
Beli goreng pisang yang biasa-biasa, yang ada cheese tu katanya. Yang biasa-biasa ada cheese. Ui. Itu luar biasa. Yalah katanya. Ada tak guys? Tuan-tuan, belenggang ya. Abang beli goreng, Allah lupa, kedai tutup. Padahal tak ada niat nak beli. Pak. Ini cerita lelaki yang bukan ada dalam dewan ni. Ni suruh beli goreng pisang, burger belinya. Tu deh, tentang standard itu. Wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Semua dalam keadaan yang kurang ni. Tuan-tuan ya, dalam keadaan yang diuji begitu sekali, Allah uji kita, maka Allah bagi apa dia punya orang kata punchline yang hebat dia. Wa basyiris sabirin. Bergembiralah orang yang sabar. Jadi tuan-tuan umpamanya Allah, pada saya tuan-tuan lah orang yang sabar. Bukan senang nak datang masjid surau zaman penjarakan fizikal ni. Orang kata penjarakan fizikal, akhirnya orang penjarakan masjid. Tuan-tuan berhati Allah, masjid pula jarak, yang lain tak kan. Jogging kaki gunung boleh buat, bersikap boleh buat. Masjid surau belakang blok rumah je tak sampai nak sampai. Tuan-tuan mati Allah, adalah sebab-sebab yang tentu kita pun tak pasti, tetapi alhamdulillah tuan-tuan Allah kasih pada kita. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah kasih pada kita, jangan kita tak berdoa pula untuk orang lain. Doa tu minta tu. Sebab itulah orang yang dikurniakan rahmat doa yang berganda-ganda, hebatnya itu tuan-tuan, sekali dia berdoa, Allah SWT memberikan satu darjat yang begitu besar, iaitu bila dia berdoa untuk orang Islam. Tuan-tuan, Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tuan-tuan, doa ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah seluruh umat Nabi Muhammad. Cukup tu. Tapi kalau akak tak boleh dalam bahasa Melayu, baca dalam bahasa Arab kan. Allahumma fil muslimin wal muslimat, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa suamiku, kedua ayahku, benda mak, adik-beradikku, anak-anakku, jiran, dan juga ahli persatuanku. Contohlah tentang doa tu. Tapi doa tu daripada atas tu, daripada Duli Yang Mulia, daripada Tuan Besar Yang Termak Mulia Undang yang 4, Tugu Besar Tampin, pemimpin-pemimpin, pentadbir, pihak berkuasa, itu doa tentang Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah antara intipati bagaimana kita seharusnya menikmati rahmat yang ada dalam tempoh kita diuji dan diduga. Kan? Menyebabkan kita bila kita beribadah, kita bimbang ni, tuan-tuan, maka kita beribadah tu dalam keadaan yang lebih berkualiti. Sebagaimana yang digambarkan oleh para ulama, apabila kamu mendirikan solat, maka dirikanlah seolah-olahnya kamu akan mati pada besok hari. Sebab tu Nabi kata apa? Bekerjalah untuk akhirat kamu seolah-olahnya kamu akan mati pada besok pagi. Tuan-tuan, kalau kita dah mati pada besok pagi, nak pergi, tuan-tuan, tak ada gitu api, ada hal dunia ni dah. Tetapi Nabi kata apa? Bekerjalah untuk dunia kamu seolah-olahnya kamu akan hidup selama-lamanya. Tuan-tuan, cuba tuan gambarkan. Nabi kata bekerjalah untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati pada besok hari. Bekerjalah untuk dunia kamu seolah-olahnya kamu hidup selama-lamanya di dunia. Seolah-olah dia, maknanya dia nak memberikan satu semangat dan motivasi dalam kita melakukan satu perkara, apatah lagi dalam suasana kita diuji dan diduga. Bukan saja pada wabak COVID-19 ni, tetapi apa saja, tuan-tuan, suasana yang diuji. Sebab dalam tempoh dugaan, ada dugaan dan dugaan, berlapis-lapis dugaan tu. Maka yang Allah nak tengok apa amalan kamu. Tuan-tuan mati Allah, berjaya tak berjaya, rezeki Allah bagi.
Tetapi Allah nak tengok pada kita ni tuan-tuan ialah amalan kita. Kan? Maka amalan, asbab amalan itulah yang kita dikurniakan rahmat, dan dengan rahmat itulah kita dapat masuk ke syurga dengan penuh bergaya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta ampun dan minta maaf kalau ada bicara kata yang menyinggung perasaan tuan-tuan tanpa disedari, mencederakan perasaan pula. Tuan-tuan ya, mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mensejahterakan kehidupan kita seluruhnya. Mudah-mudahan kita selamat daripada pandemik COVID-19 ini, dan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabak ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.